السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat hadir pada malam ini, berkumpul, bertemu, memberikan sedikit ruang waktu dan masa untuk kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita perolehi pada malam ini memberikan pengajaran dan panduan, pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Tajuk pada malam ini suka untuk saya nak berkongsi suatu peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita semua menyaksikan di tempat-tempat tertentu, bahkan di negara dan negeri ini kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan yang agung. Tapi pada malam ini saya mungkin tak cerita peristiwa itu secara detail lah, kerana mungkin tuan-tuan sudah mendengar dan menghayati apa yang berlaku. Saya nak kongsi beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Mungkin dalam ruang waktu yang ringkas ini saya akan sentuh 3 ataupun 4 perkara yang mungkin menjadi titik penting untuk saya dan tuan-tuan mengambil ibrah daripada peristiwa ini. Pertama, saya ucap terima kasih pada Tuan Imam, pengurusi, Fadil, Doktor, Profesor Basri, jawatan kuasa masjid, anak qaryah dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Pertama, apa yang saya nak sebut dalam poin-poin ringkas ini, para ulama berbeza pendapat, khilaf
tentang bilakah tarikh berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Perbezaan pandangan dan pendapat ini bukan kerana mereka menafikan berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Ini satu perkara yang tuan-tuan kena dengar bagi elok-elok. Kalau tidak, dia keliru. Di dalam Islam, ada beberapa peristiwa yang ulama berbeza bila dia berlaku. Tarikh terjadinya benda itu khilaf di kalangan para ulama. Saya bagi contoh. Para ulama berbeza tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama ada yang kata 9 hari bulan. Ada yang kata 10, 11, 12. Ada beberapa tarikh bila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham, apabila para ulama berbeza pendapat bila Nabi lahir secara tepat, kerana peristiwa tersebut tak disebut oleh Nabi secara jelas. Nabi tak habaq tarikh dia beranak bila. Jadi ulama berbezalah. Walaupun masyhur 12 hari bulan lah. 12 hari bulan Rabiul Awal. Tapi tarikh itu bukan satu-satunya tarikh yang disepakati oleh para ulama. Bahkan banyak lagi tarikh duk sebut. Tak tahu bila Nabi lahir secara tepat. Yang pasti dia lahir pada hari Isnin tahun Gajah. Okey. Apa poin saya nak cerita ni? Dia nak pergi ke sinilah. Apabila ulama berbeza pendapat, artinya Nabi tak sebut secara jelas bila dia beranak. Apa sebab dia tak habaq? Apa sebab ada tarikh-tarikh yang berlaku perbezaan pendapat? Tuan-tuan kena dengar bagi elok Kerana ini adalah tanda tidak ada sebarang sambutan atau amalan khas pada hari tersebut. Tarikh Ramadan khilaf tak? Bila kita nak puasa khilaf tak? Tak, satu Ramadan jelas. Haji khilaf tak? 9, 10, 11, 12, 13 khilaf tak? Tak. Pasal apa benda tu clear? Tarikh-tarikh yang disyariatkan, disuruh kita melakukan ibadah, jelas disebut oleh Nabi kerana ada benda kita nak kena buat. Kalau ada amalan kita nak kena buat, Nabi tak habaq bagi terang, kalut. Kita ni puasa bila? Ada kata 1 Rejab, ada kata 1 Muharram, tapi yang ramainya kata 1 Ramadan. Hak ni tak jadi. Tidak ada ulama yang khilaf puasa 1 Ramadan. Walaupun mungkin perbezaan, ada negeri nampak, ada negeri lewat, ada negeri awal, tapi semua sepakat 1 Ramadan kita puasa. Hak tu Nabi habaq. Nabi tak habaq bila dia beranak, Nabi tak habaq tarikh bila Isra' Mi'raj. Kerana apa? Kerana tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada fadilat khas, tidak ada upacara khas. Sebab itu Nabi tak habaq. Pasal apa Nabi tak habaq? Hampa pun tak gaduh tahu bila, pasal tak ada benda nak kena buat. Very clear. Tuan-tuan nampak? Senang nak faham ya? Sekali lagi saya akan bawa petikan kod daripada ulama isu tarikh ni.
Nombor 2. Tu nombor 1. Jadi siapa-siapa yang kata, tuan-tuan kena dengar ni kaedah dia. Mana-mana pihak yang kata tarikh Nabi ni ada amalan tertentu, tarikh Isra' Mi'raj ni ada ibadat tertentu, kita jawab apa? Kita akan jawab amalan tu reka. Amalan tu tak betul. Pasal apa? Tarikh pun tak ketahuan bila, amalan ni mai ikut mana? Agama ni bila kita mengaji, dia mencerdikkan kita, bukan dia memandamkan kita. Sebab itu bila tuan-tuan belajar agama, tuan-tuan mendengar kuliah agama, tuan-tuan mendengar syarahan agama, dia membina corak berfikir dan dia mengasah ketajaman akal untuk kita menilai fakta. Itu syarahan agama. Tapi kalau mai dengar kuliah agama duk kuih mandom, duk kuih bengak, duk kuih lembam, duk kuih boleh telan apa saja, itu bukan kuliah agama. Itu ceramah pasal malam. Kuliah agama dia menguji akal. Dia menguji cara kita berfikir. Dia menguji sejauh mana tahap kita boleh mencerna maklumat. Kerana agama dia mencerdikkan kita. Sebab itu kuliah agama kena ada standard. Ceramah agama ada kena standard. Sebab dia kuliah tentang agama. Kalau kuliah agama pun tak ada beza dengan ceramah politik, tak ada beza dengan ceramah di pasar malam, tak ada beza dengan ceramah di pasar raya, lekeh. Sebab itu penceramah-penceramah agama dia kena buat homework. Bukan boleh mai duk sembang terada ikut dan ya. Nak boleh buat mai buah jin telefon, nak boleh buat mai selok terai, nak boleh buat mai boleh kok mimpi, yang ni ikut tepi jalan banyak. Agama. Baik. Nombor 2. Bila kita kata tarikh diperselisihi oleh ulama, akan ada orang jump to the conclusion. Dia akan terjun pi kepada kesimpulan apa dia? Oh, puak ni tak percayalah Isra' Mi'raj ni. Yang ni yang jenis lemah ni. Yang jenis korang minum susu ni. Yang kita petikai tu apa dia? Yang kita petikai ni apa dia? Yang ulama berbeza pendapat, yang orang berbincang ialah tarikh. Tidak ada orang menafikan bila Isra' dan Mi'raj. Tak ada orang menolak berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kejadian Isra' dan Mi'raj itu disebut di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tu Quran sebut. Kadang-kadang orang ni bila dia hasad, dia dengki, kita kata lain, dia pergi pusing lain. Dia dah tengok puak ni, Isra' Mi'raj pun dia tak percaya. Lepas itu kita kata kalau tak sesuai duduk dalam medan ilmu, pergi main guli. Orang duk bincang perbezaan tarikh kerana tidak ada riwayat yang kuat, tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang sabit bila berlakunya. Orang bukan kata tak percaya Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku, Nabi beranak, memang Nabi tu ada, Nabi wujud. Tapi bila tarikh dia beranak, yang tu orang perselisih. Tuan-tuan nampak? Allah, tuan-tuan, saya mudah saya nak bagi cerita. Kebanyakan kita ni, yang lama-lama lah, yang saya ni baru, yang tuan-tuan lama-lama ni, betul ke tarikh tuan-tuan beranak dalam kad kenalan tu? Sebahagiannya bukan betul, tua lagi. Tapi pak dia lambat pergi report. Polis tanya bila yang beranak. Saya pun tak apa nak ingat. Lepas tu buhlah 1 hari bulan. Lepas tu bila dia bersembang, dia kata mak dia kata dia beranak 1 hari bulan, pak dia kata 2 hari bulan, Tok Wan dia kata 3 hari bulan. Hang ni beranak ke tak? Ni saya nak bagi tuan-tuan faham ni, apa kita nak pergi lagi.
Bukan kita petikaikan dia beranak tak beranak, dia memang wujud. Yang orang berselisih apa? Tarikh dia beranak tu bila? Demikian Al-Isra' wal Mi'raj. Kita tak menafikan Al-Isra' wal Mi'raj memang benar-benar berlaku. Ia sabit daripada jalan Al-Quran, dia sabit daripada jalan As-Sunnah, tetapi Nabi itu tidak menyebut dengan terang bila dia berlaku. Maka kita pun tak katalah bila dia jadi, melainkan wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu dia jadi macam mana tarikh tu. Kalau kita tak tahu bila tarikh tu jadi, dia jadi macam mana? Dia jadi tak jadi macam mana? Ustaz, tak apa, yang penting jadi. Betul. Bahayanya apa? Ni saya nak sebut ni. Apabila ada sebahagian pihak, dia pi pegang 27 Rejab, tak apa dah selapis dia pi pegang 27 Rejab tu pun tak apa, kita tak kata apa. Yang bahayanya apa? Dia pi tambah ke atas Al-Isra' wal Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, disunatkan berpuasa pada hari tersebut kerana berlakunya peristiwa besar. Kita kena bersyukur. Disunatkan salat 2 rakaat, nama dia salat sunat Isra' wal Mi'raj. Bila kita nak buat, kita buat 27 Rejab. Yang ni bahaya. Tuan-tuan buat tak? Mayang tak? Malas. Pasal apa tak semayang 2 rakaat 27 Rejab? Macam mana nak niat? Sahaja ku semayang sunat 27 Rejab 1444 Hijrah bersamaan dengan 17 Februari 2023. Sebut. Adakah semayang tu? Tuan-tuan macam mana nak jawab? Kalau lah tuan-tuan pergi berdebat, dia kata hang semayang, masjid hang semayang tak sunat Isra' Mi'raj malam 27. Kita kata mai mana semayang malam 27 ni? Hari 27 jadi tu pun tak sepakat. Mai mana semayang malam 27? Baik, saya nak sebut apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan dengar dia kata. Ni saya quote sepatah-sepatah hak dia kata. Ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut. Dengar baik-baik. Siapa dia Yusuf Al-Qaradawi ni? Perdana Menteri lah ni, Datuk Seri Anwar tu duk sebut Qaradawi ni lah. Jangan main-main. Bisa dengar? Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia sebut. Tuan-tuan dengar. Termasuk di dalam puasa yang diharamkan, iaitu puasa yang direka-reka oleh orang ramai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diamalkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Tidak ada mana-mana ulama yang menyuruh amalan itu, iaitu berpuasa pada 27 Rejab dengan menganggap hari tersebut hari berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tu kata Qaradawi. Tengok dia kata apa? Dia kata antara puasa yang diharamkan ialah puasa yang direka-reka oleh orang ramai berdasarkan hawa nafsu mereka, kerana tak ada dalil, tak ada nas. Nabi tak kata puasa Arafah. Nabi sebut man sama yaumal Arafah, siapa yang berpuasa yaumul Arafah, man sama yaum Ashura, siapa yang berpuasa pada hari Ashura. Tu semua Nabi sebut, tapi Nabi tak kata siapa yang berpuasa pada 27 Rejab. Nabi tak kata. Qaradawi sembung. Qaradawi kata Allah dan Rasul tidak pernah menyuruhnya, tidak pernah diamalkan oleh para khalifah yang 4. Tidak ada ulama yang menyuruhnya, iaitu seseorang berpuasa pada 27 Rejab dengan menganggap hari tersebut hari berlakunya Isra' Mi'raj. Saya sebut hal ni kerana apa?
supaya tuan-tuan semua bila mai Isra' dan Mi'raj, kalau kita nak ceramah tak ada masalah, nak buat forum tak ada masalah, tuan-tuan nak dengar cerita-cerita Isra' Mi'raj tak ada masalah. Masalah beratnya apabila kita pergi buh ibadat khas hari tersebut. Dia kata apa masalahnya pok-pok ni? Orang nak mayang pun mereka bersabuk. Biar pergi mereka nak sembayang, bukan mereka nak menari golek. Okey. Tuan-tuan, dalam Malaysia ni ada banyak hari baik. Antaranya Hari Merdeka. Bila Merdeka? Hari Merdeka bila? Kau khilaf tak? 31 Ogos lah khilaf apa? Duk menyanyi tiap-tiap tahun. 31 Ogos. Baik. Bila mari 31 Ogos, kita buat dua benda. Satu, kita belarak bagi-bagi. Belarak ni nampak macam orang putih sangat. Apakah salahnya 31 Ogos nak masuk ni, bersempena dengan kerajaan baru ni, Malaysia Madani ni, kita pergi buat puasa Hari Merdeka dan salat sunat 2 rakaat sempena merdeka. Kalau ada mana-mana orang larang, tuan-tuan kepok mudah ya. Kami nak semayang, hang duk kalut apa? Mudah ya kalau mereka tanya niat, saya nak ajak niat. Senang, niat bukan payah, niat reka. Benda nak mereka bukan payah. Benda yang payah, benda yang nak kena cari dalil. Benda yang senang, benda mereka buh pi saja. Kalau dalil susah nak kena cari, nak kena semak, nak kena tengok sahih tak sahih. Tapi kalau benda mereka, mangkit pagi, gabuih mata, reka, pi ceramah. Boleh mana ustaz? Saja sambil duduk main tadi jam mereka satu. Bukan payah. Sahaja aku puasa sunat Hari Merdeka, syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah. Lepas tu anak tanya, Maya puasa apa? Mak hari ni hari Ahad, Hari Merdeka. Puasa pun tak cukup juga. Buh mayang 2 rakaat. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat sepenuh Hari Merdeka 31 Ogos, sunat atas aku kerana Allah Ta'ala. Buh. Hari apa lagi? Lepas Merdeka hari apa? Ha? Hari Malaysia 16 September. Buh 2 rakaat lagi. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat sempena Hari Malaysia kerana Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan tarikh lagi. Lepas pada Hari Malaysia, hari apa? Hari Wilayah, Hari Ibu, hari apa lagi? Hari Ibu ada kan? Hari Ibu, hari apa? Semua hari-hari besar, buh 2 rakaat. Dia kata Nabi tak pernah buat. Tak apalah Nabi tak buat. Benda baik. Mayang ya. Kau kita ajak berjudi ikut salah. Agama kalau dibuka ruang di atas alasan apa salahnya benda baik, dia akan jadi macam tu. Boleh? Baik. Saya nak sambung sikit. Kata Al-Imam Ibn Qayyim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia yang masyhur, kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ni sebahagian orang kata kitab fiqh, tapi sebenarnya dia adalah kitab sejarah. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab Ibn Qayyim tulis tentang sirah Nabi, dalam tu ada perbincangan hukum. Kata Ibn Qayyim, tidak diketahui daripada mana-mana umat Islam. Ibn Qayyim sebut, tak diketahui daripada mana-mana orang Islam yang menjadikan malam Isra ada kelebihan berbanding malam-malam yang lain. Tidak ada riwayat daripada mana-mana sahabat Nabi, daripada kalangan tabi'in yang mengkhususkan malam Isra. Mereka melakukan apa-apa upacara untuk memperingatinya kerana tidak diketahui bilakah malam berlakunya peristiwa Isra.
Sekalipun Isra itu ialah kelebihan yang besar bagi Nabi, tidak ada satu dalil yang diketahui menunjukkan bulan bilakah berlaku. Tidak diketahui 10 hari manakah berlaku. Tidak diketahui bilakah hari ia berlaku. Sebaliknya diriwayatkan tentang berbagai-bagai. Tidak ada yang dapat dipastikan. Maka oleh kerana tidak ada riwayat yang jelas, sahih bila ia berlaku, kata Ibn Qayyim, tidak disyariatkan kepada umat Islam mengkhususkan malam 27 dengan melakukan apa-apa salat ataupun apa-apa amalan. Tu Ibn Qayyim kata. Kenapa dia kata lagu tu? Saya tak ada dalil. Baik, kita berhenti. Hadirin mukminin, berikutnya, perkara yang kedua yang saya nak sebut, saya kata tadi 3 ya. Sekarang dah habis nombor 1, tinggal lagi 2 ataupun 3. Tapi nombor 2. Bila ambil dengan nombor 2, tinggal lagi 2 lah. Tak panjang, ceramah saya sat kan. Pasal ni ceramah muqaddimah. Baik. Perkara yang kedua yang saya nak sebut ialah berhubung dengan perkara ghaib yang berlaku dalam Al-Isra' wal Mi'raj. Apabila kita bercakap tentang soal Isra' wal Mi'raj, bila orang ceramah tentang Al-Isra' wal Mi'raj, tajuk Al-Isra' wal Mi'raj, dia tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan menguji keimanan seseorang kepada perkara ghaib yang dia tak nampak, yang dia tidak menyaksikan dengan mata kepala dia, tetapi dia mendengar daripada mulut nabinya. Adakah dia nak percaya ke tak percaya? Yang tu benda ghaib. Benda ghaib ni benda apa? Benda tuan-tuan tak boleh nampak. Pasal itu syurga ghaib, neraka ghaib, dosa ghaib, pahala ghaib. Allah itu juga ghaib. Kerana apa? Kerana itu semua benda-benda yang kita tak boleh nampak. Jin. Jin ghaib ke tak? Tuan-tuan, jin ghaib ke tak? Ha? Ghaib. Lepas tu macam mana yang tuan-tuan nampak hantu? Tadi tuan-tuan kata jin ghaib. Jin lain ustaz, hantu lain. Lagi kalut. Benda ghaib kita tak nampak. Syurga neraka kita tak nampak. Dosa pahala kita tak nampak. Dan antara benda yang menguji iman manusia ialah beriman kepada Al-Isra' wal Mi'raj. Sebab itu tuan-tuan, saya rasa semua kita kalau tak khatam Quran pun mesti kita baca Suratul Baqarah. Siapa yang tak khatam Quran, tak rajin baca Quran pun, tak habis baca Quran pun, mesti dia baca surah Baqarah. Pasal surah Baqarah ni surah depan, nombor 2. Apa ayat pertama dalam Suratul Baqarah? Alif Lam Mim. Betul apa dia? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ni saya nak tekankan soal ni, soal besar ni, soal iman. Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang kamu tidak boleh syak dan kamu tidak boleh was-was tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian Allah kata apa? Hudal lil muttaqin. Ia adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Quran, dia tak tinggal kita terkontang-kanting. Quran kata hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk, guide, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Kita selalu dengar imam kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum bittaqwallah. Aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah. Nabi pesan kepada sahabat. Sahabat kata apa dia? Sahabat cerita, satu hari Nabi SAW thumma aqbala alaina fawa'adha maw'izatan muwaddi'.
Nabi berpaling kepada kami dan memberikan satu wasiat yang sangat menyentuh jiwa kami, memberikan satu wasiat yang sangat meruntun jiwa kami, seakan-akan orang yang hendak meninggal. Kami kata, ya Rasulullah, wasiat kepada kami satu benda. Nabi kata, aku berpesan kepada kamu untuk takwa kepada Allah. Takwa ni apa dia? Tu saya kata Quran tadi dia detail. Quran kata apa? Hudallil muttaqin. Siapa orang bertakwa? First dia sebut apa? Sambungan ayat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, Quran sifatkan, nombor satu yang Quran sifatkan, orang yang bertakwa. Siapa? Manhum. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ghaib ni apa? Mereka beriman walaupun mereka tak lihat dengan mata kepala mereka, tak menyaksikan benda itu. Sebab itu antara nama kepada pengajian akidah as-sam'iyat. Apa dia tu as-sam'iyat? Benda-benda yang kita dengar. Kita dengar Nabi cerita syurga. Kita dengar Nabi cerita hatta Isra' Mi'raj. Tuan-tuan tengok. Sikitlah saya nak kono. Pi mana-mana pun mesti Nabi akan pi dengan siapa? Abu Bakar. Dalam hadis kita akan kata dakhalan Nabi wa Abu Bakar wa Umar. Nabi masuk, Abu Bakar dan Umar. Kharajan Nabi, Nabi keluar, Abu Bakar dan Umar. Pi mana Abu Bakar dan Umar? Agak-agak tuan-tuan, Abu Bakar pi mana malam tu? Tak bolehkah Nabi pi ajak Abu Bakar teman? Boleh tak? Dia tanya Abu Bakar, malam ni jangan duduk pergi mana? Amai rumah aku. Sekejap lagi nak borak nak main, kita pergi dua. Pasal apa? Kalau aku nak cerita sekejap lagi, hang boleh. Pasal kalau ada dua orang, dia lagi kemas. Macam kita lah, sembang apa-apa. Hang tak percaya? Hang tak percaya? Hang tanya dia. Hang tanya dia. Dia kata, betul aku pun pergi. Nampak? Kemas baik. Tapi pasal apa Abu Bakar tak ada? Kerana Abu Bakar juga akan diuji. Sebab itu kita melihat apabila Quran menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kufur, penyesalan mereka. Apa dia? Penyesalan besar mereka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Di antara Allah kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tidakkah kamu melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa dan bersalah ketika dibangkitkan pada hari kiamat, apabila mereka melihat neraka di hadapan mereka? Farji'na na'mal salihah Rabbana absarna. Word yang mereka gunakan, absarna, kami telah melihat. Lepas mereka lihat, mereka kata apa? Inna muqinun. Now, hari ini barulah kami yakin. Sebab itu hebatnya tuan-tuan, hebatnya orang-orang yang beriman. Dia telah mempercayai apa sahaja yang disebut oleh Nabi, yang keluar daripada mulut Nabi, yang disampaikan daripada lidah Nabi, walaupun dia tak menyaksikan benda tu. Samalah apa yang saya duk ceramah kat tuan-tuan. Ustaz-ustaz lain duk ceramah kat tuan-tuan. Mayanglah makcik-makcik, boleh pahala. Mayanglah boleh syurga. Sedekahlah boleh pokok dalam syurga. Buatlah hak nu boleh hak ni. Buatlah hak tu. Yang hak duk suruh boleh tu pun dia tak kelih. Kau tuan-tuan mangkit, Assalamualaikum, saya nak tanya sikit. Ustaz cerita sakan sangat. Berapa kali dah tengok? Jam dia. Lepas tu yang ustaz tak tengok macam mana? Yang ustaz boleh cerita yakin sangat lah. Cerita macam nampak dah. Ini yang kata iman.
Pasal itu iman tu kita terjemah apa? The simple word. Untuk kita translate kalimah iman. Perkataan yang paling mudah. Apa dia? Tuan-tuan, beriman lama dah. Percaya. The simple word, the right word untuk kita nak translate, untuk kita nak bagi orang kampung, orang mana-mana boleh faham bila kita kata saya beriman adalah maksudnya saya percaya. Kuk-kuklah tuan-tuan nak guna perkataan ni tapi nampak macam berat sikit. Aku beriman hang menang. Ui, jangan sampai terang tu. Sakana. Maknanya aku percaya sungguhlah kata hang menang. Tengok kalau. Tidak aku tahan yang beriman. Awal sangat hang beriman. Tapi kita nak habaq apa? Yakin, percaya. Pasal itu Abu Bakar disebut As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq? Orang yang percaya, orang yang membenarkan. Pasal itu ini soal ghaib, soal benda ghaib. Baik, saya nak sebut beberapa dalil. Antaranya kita tengok, Allah Azza wa Jal sebut ketika mana menceritakan tentang Al-Isra' wal Mi'raj pada ayat ke-60. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Isra' ayat 60. Al-Isra' ayat 60. Balik pergi cross check. Tuan-tuan lepas-lepas ni kalau tuan-tuan dengar apa-apa kuliah, tolong note hadis dia sebut, ayat dia sebut, tulis sikit. Pasal kadang-kadang mereka sebut ni bukan ada pun. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari sebagai satu contoh hadis yang mereka duk tanya banyak. Nabi sunatkan kita pergi ziarah kubur hari Rabu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ramailah tanya, betul ke ustaz kena pergi kubur hari Rabu? Kita kata tahu mana? Dia kata ada dalam Sahih Bukhari. Bukhari mana ni? Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan dia jual kita hidup-hidup lah. Lagi sakan hak yang jeng penceramah kata adalah hadis. Hak ni lagi berat. Amalan ni tuan-tuan adalah hadis. Hadis ni bukan boleh kira lagi. Pasal apa? Betul adalah hadis. Hadis palsu. Pasal itu tuan-tuan kalau boleh kita tak maulah mai duk penceramah ni. Siapa-siapalah termasuk saya, kita tak maulah. Kita tak mau mai perangai adalah hadis. Tuan-tuan mangkit tanya ustaz lain kali minggu depan tolong habaq hadis dalam buku mana. Dia kata hang kalau aku habaq apa bukan hang boleh cek. Tahu mana? Ni tanggungjawab. Kadang-kadang saya tak boleh, saya takat abang adalah hadis. Kalau takat abang adalah hadis, siapa pun boleh kata. Saya ni tanggungjawab agama. Source, sumber tu kita kena tahu. Disiplin. Baik, kita sambung. Dalam surah Al-Isra' ayat 60, Allah Azza wa Jal sebut, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya," dan tidaklah kami menjadikan apa yang engkau lihat Muhammad. Quran kata, dan tidaklah kami menjadikan apa yang engkau lihat wahai Muhammad pada malam allati arainaka, pada malam yang kami menunjukkan kepada engkau, malam Mi'raj tu. Ni Quran kata, semua benda yang kami tayang kepada engkau, semua benda yang kami tunjukkan kepada engkau, illa fitnatan linnas, melainkan dia akan menjadi fitnah, ujian kepada manusia. Apabila hang balik pergi cerita nanti, nak tengok mereka percaya ke tak. Tu maksud apa yang kami bawa ni. Tuan-tuan dapat tak? Pasal itu saya kata poin yang kedua, soal beriman kepada perkara ghaib. Pasal Quran kata, apa yang kami pamerkan, apa yang engkau tengok daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di langit ini, pada langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, apabila engkau balik dan turun cerita kepada manusia, fitnatan linnas, sebagai ujian. Ujian apa? Untuk mereka mempercayai apa yang engkau bawa. Sebab itu maksud beriman kepada Nabi Muhammad, bila tuan-tuan iqrar wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahawa Muhammad itu ialah suruhan, pesuruh Allah, utusan Allah. Apa dia? Tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dia habaq.
Siapa-siapa yang tak percaya apa yang Nabi habaq, dia tidak cukup syahadah. Bila tuan-tuan mengaku Muhammad sebagai utusan Allah, antara perkara besar yang tuan-tuan kena terima, tasdiquhu, membenarkan dia apa yang dia habaq. Boleh? Baik. Kemudian tuan-tuan, kata Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsir dia, dia kata Allah menjadikan apa yang diperlihatkan kepada Nabi daripada perkara yang pelik dan ajaib pada malam Isra' dan Mi'raj adalah sebagai satu ujian kepada orang ramai. Tu kata Asy-Syanqiti. Allah jadikan Nabi tengok benda pelik, benda ajaib, seksaan neraka, nikmat syurga, bertemu dengan para Nabi sebagai apa? Sebagai satu ujian kepada orang ramai. Kerana ada di kalangan mereka yang menerimanya dan ada di kalangan mereka yang menolaknya. Lepas tu saya kata poin yang kedua, beriman kepada perkara ghaib. Siapa yang tahu benda ghaib ni? Allah. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Okey. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-tuan bisa dengar tak? Ada satu scene yang Nabi kecemah. Scene apa? Nabi kata bila berlaku keadaan itu, aku jadi kecemah. Aku jadi takut. Scene apa? Ceramah Isra' Mi'raj ni berpuluh tahun dah tuan-tuan. Scene apa? Ha? Kecemah ni. Takut. Apabila Arab tanya, betul ke hampi Aqsa? Betul? Itu juga yang saya duk abang kat tuan-tuan. Ulama kata apa? Boleh ya tuan-tuan terus Tuhan terus angkat Nabi pi ke langit kan, tapi dia transit dulu di Aqsa. Nombor satu nak abang kata Aqsa tu besar, Aqsa tu berat lah, pasal kita kena transit dulu. Yang kedua pasal apa? Kalau habaq terus naik ke langit, kalau Nabi terus naik ke langit, siapa nak pergi duk test? Siapa pun tak pernah pergi. Tapi kalau habaq pergi Aqsa, ada orang pergi? Ada. Pasal tu Nabi kata bila mereka tanya soalan tu, aku kecemah, aku takut. Pasal apa? Pasal aku tak tengok. Tuan-tuan, tak payah kata Nabi. Kalau saya tanya tuan-tuan pun, jam. Cuba habaq ada berapa tingkap di rumah tuan-tuan? Tak payah tingkap. Anak sudah. Ada berapa anak? Dia akan tengok bini dia, berapa anak kita? Tu belum tanya apa-apa bini. Bang dulu sat lagi saya habis sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit. Nabi ni bila dia pergi Aqsa, antara benda besar yang berlaku, dia bertemu dengan para nabi yang lain. Jadi tak ada masalah dia nak pergi duk tengok masjid lagu mana, ada benda besar. Dalam hidup kita kadang-kadang benda hari-hari kita ada tengok pun kita bukan perasan, kita buat tak reti. Ada benda besar yang kita nak tumpu. Dia kata apa? Tengok. Apabila dia cerita dekat kaum dia, kata dia pergi Aqsa. Depa kata apa? Atastati'u an tan'ata lana al-masjid? Boleh tak engkau, mampu tak? Tastati'. Boleh tak engkau na'at? Na'tun kan kita mengaji na'at man'un. Na'at. Boleh tak engkau sifatkan? Boleh tak engkau sifatkan kepada kami macam mana Masjidil Aqsa? Sebab wa fil qaum man qad safara ila dhalikal balad wa ra'al masjid. Kerana ada di kalangan orang Arab Mekah yang telah pergi ke masjid tersebut dan dia telah tengok. Tapi kalau Nabi habaq ke langit, macam mana dia nak tanya? Cuba hang cerita sangat di langit mana aku nak tengok, aku nak dengar tengok, betul tak betul? Berapa kali dah hampir langit? Kalut. So dia pergi Masjidil Aqsa. Tu pun kita lah, saya duk nampak trend, baguslah nak pergi Masjidil Aqsa. Kita 3 tempat ya tuan-tuan. Disuruh kita bersusah payah, disuruh kita berhabis duit, disuruh kita berpenat lelah. 3. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dengan satu lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lain daripada tu tuan-tuan boleh pergi. Depa kata ni kita nak pergi tengok masjid di Turki. Ni kita nak pergi tengok masjid di mana? Bolehlah pergi, tapi pergi hok ni dulu. Pergi dulu. Ini kita ajak pergi Masjidil Aqsa tak mau pergi, Masjidil Haram tak mau pergi, dia duk habaq. Saya kalau boleh nak pergi tengok masjid Turki apa nama Hagia Sophia tu, dia kata cantik. Ish. Ramai yang di Masjid Repuh ni pun padan. Sama yang dengan masjid tu. Habaq lah kata nak pergi berjalan Turki. Tak payah duduk bersabit nak pergi tengok masjid. Akal lah. Ada orang kita ajak dia. Dia tak nak pergi Mekah. Allah, saya tak boleh. Kaki tak apa nak kuat pergi Mekah. Tengok-tengok dia tak ada. Kita pun tanya kawan dia. Pergi mana haji tu? Tak nampak. Dengar kata pergi Bali. Mekah lutut sakit, Bali lutut elok. Esok lutut tu nak jawab depan Tuhan. Kita kadang-kadang tuan-tuan kalau kita tak mau pergi, kita tak payah duk kono. Abang kata saya mungkin tak pergi lagi ikut Mekah. Pasal apa? Takut dosa banyak, kok pergi sekali tak nampak Kaabah. Abang tuan-tuan. Saya ni takat haknya boleh. Haknya kalau saya pergi semua saya nampak. Abang tuan-tuan. Saja buat lawak tuan lama. Kita serius-serius ni kita bagi rest sikit. So Nabi kata apa? Nabi kata fadhahabtu an'atu lahum fama ziltu an'atu lahum wa an'atu hatta iltabasa alayya ba'dun na'at. Depa tanya aku jawab, depa tanya aku jawab, depa tanya aku jawab. Tiba-tiba aku tak berapa clear satu dua sudut. Satu dua angle tu aku tak berapa nak clear. Apa kata Nabi? Allah Azza wa Jal faji'a bil masjid. Sebelum ada sekarang ni apa dia panggil
artificial yang law ni kita law ni tuan-tuan, zaman dulu, zaman kita dulu, video call ni maksudnya tuan-tuan pegang telefon ni, tuan-tuan bercakap, kawan tu duduk dalam, kita bercakap kan. Okey, sekarang tuan-tuan video call dengan anak tuan-tuan duduk di London ke apa, dia duduk bercakap dalam telefon. Ni sebulan 2 lagi atau seminggu 2 lagi, dia duduk di London, dia akan cuih keluar dalam rumah. Cuba tak tahu ke? Dia boleh keluar. Yang tuan-tuan duk nampak dulu dia ada buat iklan boleh keluar mai tu. Artificial intelligence apa semua, AI apa semua tu, dia ke arah tu sekarang. Dia bukan setakat kita berkomunikasi duduk dalam telefon tu, dia akan keluar. Dia punya skrin dia akan keluar. Jangan main-main. Allah tuan-tuan gelak lah pasal apa? Dulu orang habaq, dulu masa tuan-tuan duk orang cerita kat tuan-tuan, nanti kita boleh tak payah dah tekan-tekan ni tolak. Apa lah mai dia duk tolak pi. Demikian kita. Zaman itu mempengaruhi keimanan kita, betul tak? Dulu masa tuan-tuan zaman telefon tak ada, tuan-tuan boleh imagine macam mana nak bercakap. Orang duk London, kita duk di Perlis, kita boleh bercakap dengar suara dia. Macam mana? Masa tu kita tak percaya. Tapi bila mai benda tu, kita percaya. Ni saya nak relate dengan Isra' Mi'raj. Lepas tu dulu kita duk dengar suara. Lepas tu orang kata satu hari nanti kita bukan takat dengar suara, kita boleh tengok dia bercakap dengan kita. Masa tu kita percaya. Tak mungkin merepek apa, hantu mana masuk sampuk hang ni. Dulu kita tak percaya kita boleh dengar suara. Graham Bell tu buatlah kali kita boleh dengar suara. Lepas tu mai cucu Graham Bell pula buat kita boleh tengok muka. Lah tuan-tuan mungkin tak percaya, kata orang yang duk cakap tu dia boleh keluar mai skrin dia. Nanti bila keluar mai, masa tu betul juga nah. Apabila Nabi cerita Isra' dan Mi'raj, pada zaman itu orang nak pergi Aqsa berbulan-bulan naik unta, tentu orang tak percaya. Muhammad, apa hang duk merepek ni? Tapi kalau Nabi cerita lah, ada tuan-tuan, sahabat anak murid saya, duduk rider di KL dulu. Geng mereka duduk dalam Monteres Club di Kampung Melayu Subang. Semua motor besar-besar ni masuk dalam kelab golf pergi mengajar. Dia berkata kami baru balik makan nasi kanak Penang, kuliah malam. Pagi tadi kami pergi makan nasi kanak di Penang, makan-makan balik mai. Naik rider motor besar, Gold Wing apa semua, motor ada radio apa semua. Pergi makan nasi kanak, penerah balik mai, kuliah malam. Dan tuan-tuan kalau dengar zaman dulu, nak pi Alok Start pun berantak satu kampung. Nak pi Alok Start berantak satu kampung, punya duk rasa jauh. Lah tuan-tuan, ada orang Perlis punya hebat, orang Perlis. Hang breakfast mana? Pi Alok Start ni. Hang pi buat apa Alok Start? Kena pekngah taman tu tepi jalan highway tu. Lepas tu ni aku balik dah lohok dia repuh. Tu dia. Sebab itu manusia zaman mempengaruhi kadar iman dia. Now kalau kita cerita Isra' Mi'raj, memang kita percayalah pasal orang boleh terbang. Tetapi tuan-tuan bayang pada zaman Nabi betapa sukarnya Nabi nak sampaikan benda ini. Ini iman pada perkara gaib. Panjanglah kalau saya nak hurai. So saya nak perhabis sikit lagi. Allah tunjuk 3D masjid tu. Nampak Nabi kata dia mai gambaran visual tu depan aku. Aku nampak masjid tu. Depa tanya aku boleh tunjuk. Depa kata betul ya. Betul what dia cerita. Betul lah Tuhan tunjuk. Skrin. Papar. Tapi mereka tak nampak lah. Baik, okey. Last. Apa yang saya nak cerita last? Nombor 3. Perkara besar di dalam Al-Isra' wal Mi'raj yang disebut di dalam Quran dan dalam hadis ialah pensyariatan salat. Tajuk apa? Salat. Allah Ta'ala, tuan-tuan pun dengar lah ustaz-ustaz semua duk cerita lah. Allah Ta'ala sembahyang, apa ni, puasa dia hantar Jibril mai habaq, zakat dia hantar Jibril, semua benda Jibril pergi habaq, Jibril bawa wahyu, Jibril pergi hantar wahyu, mai ikut mimpi Jibril habaq, semua ada perantara.
Tapi bila nak habaq tentang semayang, Allah Ta'ala panggil Nabi naik ke langit, Allah habaq direct kepada Nabi. Besarnya semayang. Ni semua tuan-tuan duk dengar lah kan. Ceramah Isra' Mi'raj kalau tak sebut macam ni, kira macam tak sah ceramah tu. Jadi hebat besar. Tapi saya nak sebut sikit lah. Hal ini menunjukkan apa? Semayang ni kita tak boleh reka. Semayang ni kita tak boleh reka. Allah Azza wa Jal ada dua benda ya. Saya nak sebut tentang semayang ni dua benda ringkas. Saya tak mau ambil masa tentang lama. Dua benda ringkas. Nombor satu, daripada 50 dia turun jadi 5. Pasal apa? Pasal kata Ibn Hajar. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, dia nukil kata-kata Al-Qurtubi. Tuan-tuan boleh cek dalam Fathul Bari, dia quote kata Qurtubi. Bukan kata-kata Ibn Hajar, tapi Ibn Hajar quote, nukil, ambil perkataan Qurtubi. Dia sebut apa? Apabila Nabi dapat syariat 50 waktu, jumpa dengan Musa, Musa suruh buat turun, pi minta buat turun, pi minta buat turun. Kerana apa? Kerana syariat 50 tu dah kena dekat umat Nabi Musa, umat Nabi Musa tak mampu. Jadi rahmatnya Nabi ni bukan untuk dia, tetapi dia memikirkan untuk umat dia. Sebab itu dalam hadis Bukhari, Nabi kata, wallahi la astaghfiru, aku akan beristighfar 100 kali. Kata Qadhi Iyad, kata para ulama, Nabi beristighfar 100 kali bukan untuk dia, tapi untuk umat dia. Ini seperti yang disebut oleh An-Nawawi. Nawawi kata Nabi kalau dia tak istighfar pun dia tak ada masalah, dia dah maksum. Tapi dia istighfar, kata Nawawi, untuk umat dia. Pasal ada orang kata, apa Nabi ni, Tuhan dah bagi 50 piduk naik habaq, so minta 5. Buat 50. Takkan Nabi tak mampu? Nabi mampu, kita tu tak mampu. Nabi persoalan tentang diri dia jatuh nombor berapa, tapi dia fikirkan umat dia. Pasal tu Aisyah kata, ma khairan nabi. Nabi ni kalau Tuhan bagi dia pilih, dia akan pilih yang paling mudah. Pasal apa? Pasal dia memikirkan umat dia. Tu Nabi. So Nabi naik 5. Tapi apa bagusnya cerita-cerita ni? Nak habaq kata Tuhan sayang kita. Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya tentang tajuk ini. Tajuk ini tajuk yang penting. Umat yang paling pendek umur, yang paling singkat masa, yang paling cepat mati, umat ini. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Umur umat aku ini Allah jadikan 60 hingga 70. Sebahagian kecil daripada mereka yang mendapat subsidi tambahan lebih daripada itu. Tuan-tuan bayangkan 60-70 tahun nak bersaing dengan umat yang ribuan tahun. Tak mungkin kita boleh cover umur kita. Tuan-tuan 20 balik umur apa? Ada tuan tak tahulah 30 kadang-kadang baru balik, 40 kadang-kadang baru balik. Pasal 40 baru main masjid, 40 baru main jemaat. Artinya 40 lah baru balik. Saya sangka baik. Dia kata, siapa kau untuk tak pergi masjid? Tak balik lagi. Hampa jangan duk kata apa? Tengok-tengok umur 50 dia main. Oh, Alhamdulillah balik dah. Kita ingat tak balik ambil sudah. So kita balik, kita ambil lah qaul mazhab Syafi'i. 15. Kalau tuan-tuan mati umur 60. Lah nak pi 65 pun gagah dengan penyakit macam-macam ni. 60 tolak 15 duk ada 45 betul ya? 45 tahun berapalah banyak tuan-tuan nak boleh semayang sangat. Sebab itu saya kata, saya selalu sebut pada orang-orang yang main mengaji dengan saya, cuba tuan-tuan duduk renung tengok how long, berapa lama masa yang tuan-tuan betul-betul konsisten buat ibadat. Purata saya dengar umur 45 ke atas, 45 baru boleh fokus. Pasal awal dengan kalut kerja, dengan urusan dunia, dengan anak-anak apa semua, 45, 50 tu saya mula dah istiqamah, mula dah mengaji, mula dah apa semua. 40, 45 duk ada lagi tu pencen 60. Kalau betul-betul, sebab ramai orang yang main masjid ni, tuan-tuan tak percaya saya cakap, saya boleh buktikan. Saya tak takut. Saya boleh buktikan. Angkat tangan yang tak pencen lagi.
Yang tak pencen. Yang tak sampai 60. Angkat tangan. Berapa orang? Nampak? Artinya kita semua umur pencen. 60 pencen betul tak? Kita nak boleh pilih lama mana? Bohlah 70 kita mati. 10 tahun. 2 kali pilihan raya. Dua 10 tahun berapa ibadat yang tuan-tuan boleh bawa pergi kat Tuhan. Sebab itu kadang-kadang manusia tertipu. Dia baru pencen umur 60, dia start pergi masjid 2-3 tahun, dia rasa banyak lah. Dia kata aku banyak lah ni. Awak masjid ni daripada tak ada kapek aku main sampai ada kapek. Lama dia main. Banyak kira berapa kali kat tukar buku banyak. Dah tanya lama mana lah duk main. Ingat dalam 2-3 tahun ni. So fast, singkat. Allah rahmat agama ni. Allah rahmat umat ini. Allah kata apa? Umat ini, kalau umat lain nak boleh 10, dia kena buat 10. Tapi umat Muhammad, dia buat 1, dia dapat 10. Ibn Hajar kata, Ibn Hajar sebut ni. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari. Dia kata apa? Allah telah menyelamat dan memuliakan umat ini. Dia telah beri Lailatul Qadar khas untuk umat ini saja. Ibn Hajar kata Lailatul Qadar hanya ada untuk umat ni ya. Artinya kalau tuan-tuan dapat 1 Lailatul Qadar, tuan-tuan telah dapat 84 tahun. Kalau tuan-tuan dapat 2 kali, tuan-tuan dah dapat 170 tahun. Full mark. Kalau tuan-tuan kata 10 tahun tuan-tuan puasa, 10 tahun kali dengan 90 tahun, tuan-tuan dah dapat berapa ribu tahun. Lailatul Qadar tak ada pada umat Musa. Lailatul Qadar tak ada pada umat Isa. Tak ada pada umat Nuh. Hanya ada pada umat Muhammad. Kata Ibn Hajar. Awak yang Tuhan buat Lailatul Qadar kat kita ya. Pasal nak bagi kita cover tu umur pendek. Pasal itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Panjanglah kalau saya baca tu, tapi saya nak sebut yang tu ya. Baik, berikutnya. Bila semayang mai daripada Tuhan secara langsung, apa benda yang besar kita nak ambil ni? Kita kalau nak semayang, kita kena ikut cara Nabi ya. Yang tu ya. Pasal Nabi bila dia terima syariat daripada Allah, dia turun mai, dia tak habaq. Ni Allah Ta'ala suruh semayang. Nak mayang lagu mana? Hampa pakat-pakat pesah buat Senang kalau lagu tu. Yang mana rajin sikit, hampa mayang lebih. Yang mana tak apa nak rajin, hampa mayang ikut. Ni Rasulullah kita nak baca Fatihah ke tak? Hampa fikir ambil Kalau agama macam tu, Nabi tak payah mai. Pasal apa? Tuhan cukup habaq Wa aqimus salah. Dirikan salat. Nabi tak payah ada. Pasal apa? Pasal masing-masing boleh fikir. Tapi bila Tuhan kata wa aqimus salah, dirikan salat, Tuhan hantar mai Nabi. Fungsi Nabi tu apa? Tuan-tuan tengok hadis yang saya nak baca yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut dalam hadis Malik bin Huwairith, Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Tu dalam hadis Bukhari. Dia punya gabungan dia punya merge dia, tuan-tuan tengok cantik tak? Wa aqimus salah, dirikan salat. Ayat Quran itu digandingkan dengan sallu kama raaitumuni usalli. Hampa semayanglah lagu mana hampa tengok aku semayang. Dan tuan-tuan, kata para ulama, 50 pi jadi 5 tu, Tuhan nak habaq kata agama ni mudah. Pasal itu semayang kita simple lah. Semayang orang Islam tak habis duit. Habis banyak mana tuan-tuan? Saya Ustaz dulu banyak sikit duit, lepas-lepas duk semayang ni rentah 300-400 tiap-tiap hari pasal semayang. Semayang kita murah. Kalau semayang sebahagian agama, saya tak sebut lah, sekarang sensitif, saya sebut sebahagian agama, mana-mana agama kalau dia berasa terpulang lah. Tapi sebahagian agama kalau dia nak semayang, dia kena modal.
Nak kena beli barang tu, nak kena beli barang ni, nak kena ada barang tu, nak kena ada barang ni. Kita nak mayang, Allahu Akbar, salat. Agama mudah. Sebab itu kata para ulama, daripada 50 dia pergi jadi 5, itu tanda mudah. Itu tanda senang agama. Yang duk jadi payah ni dia mai ikut mana? Ni saya nak tegur sikit. Tuan-tuan jangan terap, saya dah simpan buku lah. Yang saya nak memang betul-betul nak habis lah. Yang susah ni, Nabi bila semayang, Nabi kata, apabila hampa nak semayang, Quran pun sebut benda yang sama, fakabbir. Sebahagian orang saya tengok pandai lebih daripada Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah. Allahu la ilaha illa amana ar-rasul. Salli. 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 Agama tak ajar. Nabi tak ajar. Dalam hadis, Allahu Akbar, Nabi salat. Idza kumta ila as-salah, thumma istaqbil al-qiblah, fakabbir. Nabi tak kata bila hampa nak salat. Nabi tak kata idza qumta ila as-salah thumma istaqbil al-qiblah faqra. Tapi tak sebut. Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia jumpa satu orang. Kawan tu kata kat dia, payahlah saya nak mayang ni, pasal wuduk payah. Qardawi sebut ni dalam buku dia As-Sunnah wal Bid'ah. Qardawi kata payah apa mayang, apa dia wuduk, basuh tangan, basuh muka. Tuan-tuan tengok, agama kalau hak Nabi dia mudah. Yang payah tu mesti hak depa tokok tambah. Dia kata apa? Dia kata basuh tangan, basuh muka tu mudah dia kata, tapi yang payahnya doa-doa masa nak basuh muka, dah doa, nak basuh tangan, dah doa, nak basuh kaki, dah doa. Qardawi kata doa macam mana? Pasal tu ada orang dia buka ayat. Tuan-tuan, buka ayat tu, apa ni, pasang kepala paik tu lebih payah daripada pasang niat. Pasang kepala paik tu, pasang ayat, dia buka ayat tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu basuh, astagfirullah, astagfirullah. Kita kata lah macam ni lah. Niat kata nak ambil wuduk, tujuh dalam kolah tu, keluar kolah tu. Nabi tak ajak basuhan ni ada doa tu, basuhan tu ada doa tu. Nabi tak ajak. Bersihkan wajahku seperti mana. Masalah manusia, apabila dia cuba mencipta satu ibadah, kemudian dia mempertahankan ibadah itu, dan bila diminta dia mendatangkan dalil di atas ibadah itu, tak ada dalil, tapi dia keras dan angkuh kerana dia duk berasa dia lebih kemah pada Nabi. Boh tu ya. Nabi bismillah ambil wuduk. 2-3 orang. Tadi petang ada satu orang telefon. Dia tahu ustaz ada buat kursus umrah. Banyak orang nak pergi umrah ni. Saya kata tak apalah, kita buatlah kursus. Tapi kalau pergi dengan saya, atas kapal terbang yang kita buat. Ish, mana nak boleh atas kapal terbang? Sambil, tuan-tuan, kursus umrah ni, sambil kita turun pergi masjid, berjalan pergi, turun hotel pergi masjid pun dan lagi kursus. Sebahagian orang dia telefon, dia tanya, banyaklah. Kita kata susah hati apa? Macam orang duk pergi kursus haji. Pergi kursus haji berpuluh bulan. Lah kali dia tanya apa? Ustaz, nak niat tamatuk macam mana? Ya Allah. Dia tanya macam mana nak niat tamatuk. Kita pun nampak macam mudah kena muhung. Kita kata macam ni, sebut nawaitu tamattu'an. Bagi bunyi tamatuk. Jadi ya. Tamattu' ni hang pi buat umrah dulu, lepas tu baru hang pi buat haji. Mana ada niat tamattu'? Masalah orang kita ni yang dia takut nak pi buat umrah tu pasal apa? Dia kata nak baca apa pusingan pertama?
Ada tak doa Nabi baca apa pusingan pertama? Sat lagi pusingan kedua, dia mana lagi dengan getak, dengan gelabah. Tiap-tiap pusingan tu ada doa ni, ada doa ni, ada doa pusingan pertama, doa pusingan kedua, doa pusingan ketiga. Tiba-tiba dia main kerusuh dengan kita. Kita kata boleh baca apa saja nak baca. Nak bercakap pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia baru kata, bukan kita tak boleh buat video. Tak apalah, tak payah buat video tu cerita panjang. Tapi saya kata, Nabi dia ada bacaan satu ya. Tuan-tuan tengok reaksi orang. Bila kita kata Nabi kata, Nabi ni bila dia sampai atas rukun Yamani, dia akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi baca hak tu ya. Daripada 7 pusingan sampai atas rukun Yamani, Nabi baca hak tu. Dia akan kilah, dia kata apa? Baca hak tu ya. Takkan, nampak ayat dia. Takkan kau pendek lagu tu ya. Kita kata Nabi baca hak tu. Kita tak ada doa panjang sikit. Masya Allah. Ya akhi, ni Nabi punya bacaan ni. Entah boleh tanya ada tak doa lain. Manusia bila dia tak cukup dengan apa yang Nabi ajak, di sini peranan syaitan. Pasal tu saya biasa tanyalah, ni yang entah duk baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ni pasal apa? Dia tak pasal nak halau hantu, nak halau setan ni. Waswas. Tapi tuan-tuan perhati tengok. Lagi dia duk baca, lagi kepala setan duk main. Kul a'udzu birabbil Allah. Siang kita Allah. Sampai penat. Allah. Kita pegang tangan. Haji, lohok ke jenazah? Tuan-tuan kalau nampak orang duk usolli angkat 3-4 kali. Allah. Pegang tangan ni, saya ajak pegang. Haji, lohok ke jenazah? Lohok takbir sekali ya. Jenazah yang 4 kali tu. Salat ni benda syariat. Nabi naik ke langit. Kalau benda Nabi naik ke langit, kita boleh duk reka tambah, kita boleh buat pandai, kita boleh duk tunjuk kata kita jago. Tak gaduh Nabi penat-penat naik ke langit. Boh tu cukup. Agama. Pasal tu Allah bila dia nak ambil nyawa Nabi, dia nak angkat Nabi naik ke langit, dia buat turun ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama dah sempurna. Kata Imam Malik, benda yang Nabi tak ajak pada hari turun ayat tu habaq nak agama dah komplit. Kalau Nabi tak ajak pada hari tersebut, Nabi tak ajak, tak ada dah agama lepas tu. Agama dah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama dah komplit. Hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada kuliah pada malam ini dapat memberikan pengajaran besar daripada peristiwa perjalanan Nabi ke langit, dan mudah-mudahan bila kita bangkit esok, kita berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.